Okey, kita sambung untuk matematik tingkatan 4, okey, bab yang 10 iaitu pengurusan keuangan. Okey, muka surat 274. Okey, sekarang ni kita tengok menilai kita sambung menilai kedudukan keuangan. Okey, macam mana kita nak menilai? Okey, sebelum kita menilai kedudukan keuangan, okey, kita tahu aset dengan liability, okey, menjumpakan kayu pengukur lah. Okey, contoh kita kalau kita nak nilai kedudukan keuangan kita kena tengok aset dan liability. Apa dia aset? Contoh aset, okey, aset yang boleh dimiliki, contoh dia apa? Wang tunai atau aset kita lah. Okey, duit simpanan kita, okey, pelaburan hartanah, simpanan tetap, okey, saham amanah dan saham syarikat, itu dipanggil aset. Okey, liability ni pula, apa dia liability? Okey, contoh liability adalah pinjaman bank, okey, hutang kad kredit dan sebagainya. Okey, selain itu kita juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah, okey, sewa rumah, okey, bil utility, okey, macam bil api, air, telefon, internet, tu bil utility lah. Okey, jadi menilai kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. So kita tengok apa aset kita dan liability kita apa dan apakah perbelanjaan. Okey, macam mana nak wujudkan pelan kewangan? Okay, kita nak wujudkan pelan kewangan. Okey, terdapat dua komponen dalam pelan, iaitu pendapatan. Kalau kita nak wujudkan pelan ni, kita kena tahu pendapatan kita apa dan perbelanjaan kita apa. Okey, kita nak pelan kewangan kita kena tengok dua komponen penting iaitu pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan pula dia ada dua, satu aktif, satu pasif. Okey, aktif ni maksud dia, contohnya bila awak dah bekerja, pendapatan aktif adalah gaji, segala allowance, commission dan sumber kewangan yang lain. Yang tu yang tetap lah tu, itu yang aktif. Yang pasif pula, contoh dia macam sewa yang terima, contohnya awak ada sewa rumah, okay, awak terima bulan-bulan, itu pendapatan pasif. Okay, ataupun awak tahu faedah yang diterima daripada simpanan setiap pelaburan awak, ataupun dividen-dividen dan lain-lain. So kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Okay, faham tak setakat ni? Apa dia pendapatan? Okay, respon sikit. Faham. Okay, so pendapatan apa? Segala yang awak dapat lah. So pendapatan ada dua, iaitu aktif dan pasif. Aktif ni yang kita dapat setiap bulan, pasif ni yang kita dapat juga tapi tak semestinya kekal lah. Contohnya macam sewa rumah, kalau orang pindah tak dapat dah sewa tu. Okey, dan sebagainya. Kemudian kita tengok perbelanjaan pula terdapat dua juga. Perbelanjaan pun ada dua, iaitu perbelanjaan tetap dan tak tetap. Yang tetap ni contoh dia apa? Tetap ni contoh dia macam perbelanjaan yang mesti dibayar dan dibelanjakan. Seperti contoh sewa rumah. Sewa rumah ni maksud dia awak tetap kena bayar sebab awak duduk rumah tersebut. Kemudian bayaran insurans yang setiap bulan tu. Okay, contohnya awak ambil insurans kesihatan dan sebagainya, setiap bulan kena bayar. Okay, ansuran rumah. Kalau kita ada beli rumah, setiap bulan kena bayar dekat bank. Kalau kita ada beli kereta, ansuran kereta, setiap bulan kita kena bayar. Kemudian apa lagi? Bayaran kad kredit. Kita dah guna, so kita wajib bayar secara hutang, secara bulanan. Okay, kemudian perbelanjaan tak tetap pula akan berubah mengikut bulan. Okay, tak tetap ni dia berubah lah. Okay, contoh perbelanjaan seorang individu, contohnya adalah bayaran perbelanjaan petrol. Okay, mungkin sebulan 100, mungkin sebulan 100.5, mungkin sebulan 200, tengok jauh ketak lah awak pergi. Okay, macam PKP ni tak banyak keluar, tak banyak jalan, so perbelanjaan petrol kita berkurangan. Contoh itulah. Okay, kemudian perbelanjaan barangan dapur. Okay, ni pun tak tetap. Okay, perbelanjaan tak tetap. Maksud dia, mungkin bulan ni belanja mewah sikit kan. Okay, nak beli udang, sotong, so mahal lah. Okay, mungkin bulan kedua tu makan ikan je, so belanja dapur pun berkurangan. Okay, seterusnya apa dia perbelanjaan tak tetap? Okay, bayaran bil elektrik. Okay, elektrik, air, telefon, internet dan sebagainya. Okay, itu pun tak tetap lah. Mungkin kalau air hujan, okay, sejuk, so tak buka aircon kan. So elektrik kita rendah. Okay, kalau cuaca panas tak keluar, so buka aircon, so elektrik jadi tinggi. Okay, begitu dan sebagainya. Okay, sebenarnya kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran keluar. Okay, ini merupakan aliran keluar. So, aliran tunai positif akan wujud jika, okay, positif akan wujud jika pendapatan,
Okay, dia akan jadi aliran tunai positif jika yang kita dapat tu lebih daripada kita belanja. Okay, kalau negatif pula, yang kita dapat kurang daripada yang kita belanja. Bila pendapatan kita banyak, belanja kita sikit, dia positif lah. Okay, faham tak ni? Setakat ni faham tak? Faham tak? Hello? Faham. Okay, faham Alright. Okay, so ni kita tengok langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum kita wujudkan pelan kewangan. Apakah langkah-langkah dia? Yang pertama, okay, kita nak tentukan tujuan, okay, yang hendak dicapai, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Okay, nombor dua, kita nak buat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Okay, anggaran awal lah, matlamat kita apa. Kemudian, yang ketiga, okay, kita nak kira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Okay, yang keempat, kita nak analisis tabiat perbelanjaan kita. Okay, analisis tabiat perbelanjaan. Okay, tabiat panjang kita adakah boleh dikurangkan? Contohnya kalau orang kedai selalu banyak nak belanja kan? Okay, dan sebagainya lah. Okay, nombor 5, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Okay, berapa tempoh masa diperlukan? Contohnya kalau kita nak beli handphone baru contohnya, mungkin target kita 6 bulan dan sebagainya lah. Soalnya nombor 6, okay, menentukan strategi pendapatan untuk mencapai matlamat kewangan. Apa strategi kita? Mungkin kita perlukan contohnya kerja overtime, okay, untuk dapatkan lebih pendapatan, okay, ataupun kita nak kurangkan belanja yang perlu, mana yang perlu. Okay, tak payah makan yang mahal, kita beli yang makan ikan, okay, ikan yang murah-murah ke, okay, dan sebagainya lah. Itu dia punya pendapatan lah. So ada dua, mungkin awak tingkatkan pendapatan atau awak boleh kurangkan perbelanjaan untuk dapatkan yang positif. Okay, tengok contoh matlamat kewangan seorang individu. Okay, tu potong. Okay, sekejap, sorry. Sekejap Okay, dia terhilang, sorry. Okay, kita sambung balik. Okay, seterusnya tengok contoh matlamat kewangan seorang individu. Okay, ni mungkin matlamat setiap individu lah, mungkin berlainan, mungkin awak boleh ikut. Contohnya, awak sekarang berumur 14 tahun, 16 tahun, betul tak? Tempat. Okay, mungkin 25 tahun target awak nak kahwin. Okay, awak perlukan 15,000. Ni matlamat dia lah. Mungkin pada umur 30 tahun nanti, awak bercadang untuk memiliki kereta sendiri. Okay, contohnya satu buah kereta berharga 80,000. Ini mungkin kereta jenis Honda City ke, Vios dan sebagainya lah. Itu matlamat awak. Okay, mungkin umur 35 tahun, awak merancang untuk beli rumah sendiri. Mungkin rumah tu harga 150,000. Okay, 150,000 ni rumah susah dapat sekarang kan. Okay, ini contoh lah. Kemudian mungkin umur 55 tahun, awak nak pergi melancong ataupun nak menaikkan haji dan sebagainya. So kos dia mungkin 50,000, awak perlu dapatkan 50,000. Dan matlamat jangka panjang, mungkin umur 60 awak nak bersara, awak perlu ada 1 juta dalam akaun awak. Ini antara contoh matlamat kewangan yang seorang individu lah contoh kan. Okey. Jadi pengurusan kewangan yang cekap, membantu seorang menyusun strategi yang perlu diambil, terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Contoh dia matlamat tadi kalau nak berkahwin, contohnya kita contoh tahun 2019, 3 tahun lagi contoh awak nak kahwin. Sasaran dia awak kena ada 15,000. So komitmen simpanan sebulan berapa? So awak bagilah 15,000 tadi bahagi dengan 3 tahun. Contoh dia awak boleh ambil kereta 15,000. Contoh 15,000 bahagi dengan 3 tahun. So setahun bahagi dengan 12 bulan. So kalau awak perlu dapat kumpulkan RM416 daripada sekarang. Kalau contoh dia awak nak kahwin lagi 3 tahun. Contohlah kan. Contoh lagi. Katakan awak nak beli kereta. Harga dia RM20,000. So awak tengok RM20,000 bahagi dengan 4 tahun. Lagi awak nak beli kereta contoh 4 tahun. RM20,000 ni pendahuluan dia 4 tahun. So bahagi dengan 12. So awak akan simpan juga RM416 sebulan selama 4 tahun untuk dapatkan wang pendahuluan beli kereta yang berharga yang dikehendaki iaitu sebanyak RM20,000. Itu contoh dia lah komitmen yang awak perlu simpan setiap bulan. Kita tengok contoh nombor 2. Contoh nombor 2, kalau buku teks awak tadi muka surat 270.
Muka surat 276. Kita contoh nombor 2. Okey, dia kata Encik Derek menerima pendapatan aktif. Okey, pendapatan aktif dia 3,000 sebulan. Okey, ni gaji dia lah kan. Kemudian pendapatan pasif contoh ni macam apa? Sewa rumah, okey. Simpanan sewa rumah, kemudian lagi contoh dia dividen, simpanan dan sebagainya. Pasif dia 1,000 sebulan. Okey, ini pendapatan Encik Derif. Encik Derif juga mempunyai perbelanjaan tetap. Belanja tetap dia adalah 1,350 dan perbelanjaan tak tetap adalah RM650. Perbelanjaan tetap ni macam sewa rumah, sewa apa lagi? Installment kereta, contoh kan. Kemudian perbelanjaan tak tetap macam bil air, bil elektrik, telefon, internet, belanjaan dapur dan sebagainya lah. Soalan dia, hitung aliran tunai. Encik Derek jelaskan jawapan. So, aliran tunai dia adalah awak campurkan pendapatan tetap, pendapatan tetap ni, pendapatan tetap campur pendapatan pasif, tolakkan dengan perbelanjaan tetap, tolakkan dengan perbelanjaan tidak tetap. So, awak akan dapat 2,000. 2,000 ni maksud dia, kalau positif tu aliran positif lah. Aliran tunai positif. So aliran tunai positif sebanyak 2,000 adalah baiklah sebab dia lebih duit. Kerana Encik Derif mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah ditolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau boleh melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. So dia bagus lah sebab dia lebih. Faham tak ni? Setakat ni faham tak? Refah sikit. Faham tak setakat ni? Faham. Bagus. Alright. Thank you. Kita sambung sikit lagi. B ni dia kata, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif tidak wujud. So, pendapatan pasif tak ada. So, aliran tunai dia, pendapatan 3,000 sahaja. Jadi, dan jumlah pembelanjaan meningkat 60%. So, bila pembelanjaan ni meningkat 60%, so awak kena kalilah 60%. Contohnya dia makan mewah sangat kan. So, meningkat 60%. Contoh. So, campurkan 1,350 campur dengan pembelanjaan tak tetap 650. Pembelanjaan tak tetap ni awak tetap kena belanja, iaitu 2,000. So, pembelanjaan dia sekarang adalah 2,000. Bila jumlah pembelanjaan meningkat 60%. So, 60% maksud dia, kalau 100% sama. Meningkat 60% maksud dia 100 tambah 60. Maksud dia 160%. Faham tak ni? Faham tak? Kalau meningkat 60% maksud dia apa? Darab 160% kan? Faham tak ni? Kalau darab 100%, dia sama. Kalau meningkat 60%, maksud dia 100 tambah 60. Dapatlah 160/100. So, sama dengan 1.6. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak ni konsep? Faham Okey. Faham. Pelajaran dia tadi 2,000, kita darabkan dengan 1.6. So, pembelanjaan dia akan jadi 3,200. Jadi pendapatan pasif dia ada, tak pasif tak ada. Jadi pendapatan dia 3,000. Tolak perbelanjaan yang telah meningkat tadi 3,200. So, kalau kita tengok 3,000 tolak 3,200, dia akan jadi negatif 200. So, bila negatif, aliran tunai dia adalah negatif lah. Tak bagus lah. Jadi, aliran tunai akan membebankan Encik Derif sebab dia terlebih belanja. Pendapatan dia kurang daripada perbelanjaan. So, mungkin menyebabkan beliau menggunakan, mungkin dia akan gunakan kredit kad lah untuk mengatasi masalah kewangan tersebut. Dia perlu kredit kad, perlu hutang lagi. Faham tak ni setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh Alright. Tengok contoh nombor 3. Dia kata Encik Janani. Cik Janani bekerja sebagai guru swasta. Cikgu swasta lah ni. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500 pendapatan dia. Beliau juga mengajar tuition dan membolehkan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. Dia buat tuition, dapat tambahan 1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan.
Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap dia, kita tengok perbelanjaan tetap kita ambil warna merah. Okey, perbelanjaan tetap dia 1,200 dan tak tetap 600. Okey, hitung aliran tunai Cik Janani, jelaskan jawapan anda. So campurkanlah. Okey, campurkan gaji tetap dia 3,500 tambahkan dengan pendapatan pasif 1,000. Okey, campurkan dengan sewa, dia sewa rumah. Okey, disewakan rumah sewa dia 800.5. Okey, tolakkan dengan perbelanjaan tak tetap. Ni perbelanjaan tak tetap dia. Ni tolakkan. Tolakkan 1,200 perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tak tetap dia 600. So jawapan dia adalah 3550. So bila 3,550 dia adalah aliran tunai positif sebab berlebih. Jadi aliran tunai positif sebanyak 3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank. Okey, mungkin dia boleh simpan wang kat bank dan menikmati faedah. Okey, faedah ini merupakan pendapatan pasif lagi bagi Cik Janani. Okey, itulah dia punya sebut sikit. Okey, faham tak ni? So, kesimpulan dia untuk dapatkan aliran tunai tadi, mestilah pendapatan, okey, pendapatan tolakkan dengan perbelanjaan. Kalau ada baki positif, maksud dia aliran tunai positif lah. Kalau jawapan negatif, maka aliran pendapatan, aliran tunai dia adalah negatif, tak bagus. Okey, boleh ikut? Okay, boleh tak? Okey, ni saya stop dulu. Okey, sorry. Okey, saya nak awak sambung latihan. Ya, dia rasa dia blur pula ni. Okey, siapkan latihan ni sekejap. 10.1a. Sekejap, saya stop dulu recording.